kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Izzuddin yang telah membacakan doa pada pagi ini. Baik. Untuk seperti yang dimaklumi bagi semua yang bakal parent kepada murid-murid Seriti Al-Mustaqim, pada pagi ini seperti yang dimaklumi, kita akan ada beberapa agenda yang telah disusun oleh pihak Seriti. Kita bermula pada pagi ini dengan taklimat kepada semua ibu bapa. Taklimat ni yang akan disampaikan oleh mudir sendiri, berkaitan dengan pengenalan Seriti, perjalanan Seriti semasa dalam norma baru ini, dan apa yang berkaitan lah yang akan dikongsikan, yang akan diterangkan oleh mudir sendiri. Dan seterusnya diteruskan dengan murid-murid yang akan melalui ujian saringan selepas selesai taklimat ini, sehinggalah tinggallah petang nanti, insya-Allah sekiranya berjalan lancar. Baik, yang berusaha mudir Seriti Al-Mustaqim Gombak, Ustaz Muhammad Qamarul Hilmi bin Muhammad Nawawi, Guru Penolokanan 1 dan Akademik Mu'alimah Khairun Nisa binti Amin Roslan, Guru Penerokanan Co-Curriculum Ustaz Muhammad Nabil bin Abdul Hadi, semua guru-guru Seriti Al-Mustaqim dan semua warga Seriti Al-Mustaqim Gombak, serta ibu bapa yang diraikan pada pagi ini dan anak-anak murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya maklumkan dulu baru ucapan permulaan kepada semua yang diraikan pada pagi ini. Maaf. Seperti apa yang saya maklumkan tadi, itulah untuk apa yang telah disusun oleh pihak Seriti pada pagi ini adalah taklimat, dan juga sepanjang berlangsungnya taklimat Hamzi, termute tu Hamzi. Maaf. Tak dengar lah tadi. Maaf. Okay. Yang berusaha mudir Seriti Al-Mustaqim Gombak, Ustaz Muhammad Qamarul Hilmi bin Muhammad Nawawi, Guru Penolokanan 1 dan Akademik Mu'alimah Khairun Nisa binti Amin Roslan, Guru Penolokanan Co-Curriculum Ustaz Muhammad Nabil bin Abdul Hadi, semua guru-guru Seriti dan semua warga Seriti Al-Mustaqim Gombak, serta yang diraikan pada pagi ini tetamu secara atas talian, iaitu parent, ibu bapa dan juga anak-anak murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada pada satu pertemuan, iaitu taklimat berkaitan dengan taklimat kepada ibu bapa berkaitan dengan perjalanan
iaitu pengenalan dan perjalanan seriti bagi 2022 pada tahun hadapan, dan juga beberapa agenda yang telah disusun oleh Pak Seriti selepas daripada taklimat ini. Akan ada saringan ujian untuk murid-murid bagi 2022 sehinggalah berlarutan pada jam petang nanti, insya-Allah sekiranya berjalan lancar. Baik, untuk taklimat pada pagi ini yang akan disampaikan oleh mudir sendiri berkaitan dengan berkaitan dengan apa yang kita perlu tahu tentang Seriti, apa yang kita perlu tahu tentang perjalanan Seriti bagi tahun hadapan, bagaimana dari segi akademiknya, hal ehwal muridnya, co-curriculumnya untuk tahun 2022. Dan untuk sepanjang taklimat tersebut, mungkin bolehlah sekiranya ada soalan, ruang yang sesuai untuk para ibu bapa untuk bertanya kepada mudir, boleh tanya ataupun boleh tulis di ruangan chat bagi bertanyakan soalan berkaitan dengan pengenalan dan perjalanan Seriti bagi tahun 2022. Tanpa melengahkan masa, sebab kita banyak lagi agenda yang telah disusun, majlis mempersilakan untuk meneruskan taklimat pada pagi ini. Majlis memberikan kepada mudir Seriti Al-Mustaqim, Ustaz Qamarul Hilmi, untuk menerangkan taklimat pada pagi ini. Majlis mempersilakan, falyatafaddal mashkura. Kursi anda ambil Tes. Okey, dengar jelas. Dengan jelas okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hamzi bin Muhammad Abdul Hanif selaku pengerusi majlis pada pagi ini, yang juga merupakan guru penolong kanan hal ehwal murid Seriti Al-Mustaqim Gombak. Yang saya hormati barisan guru penolong kanan Seriti Al-Mustaqim, juga warga kerja ataupun barisan guru-guru Seriti Al-Mustaqim yang ada pada hari ini, yang diraikan, yang dihormati para ibu bapa. Saya tengok ada ibu bapa yang Seriti sekarang pun ada, dan ada yang ibu bapa yang baru. Kemudian anak-anak murid bakal murid Seriti Al-Mustaqim, dan tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Maaf saya tak buka kamera ni, tadi buka dia jadi slow, jadi terpaksa tutup kamera. Jadi ala kulli hal, insya-Allah saya pada pagi ni akan ambil sedikit masa untuk membuat pematangan lah kepada semua para ibu bapa. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan setinggi kesyukuran dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dua nikmat terbesar yang kita masih kecapi pada hari ini, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Juga saya nak mengajak kita untuk sama-sama merapatkan kesyukuran kita atas nikmat kesihatan yang masih kita kecapi pada hari ini. Saya doakan semua yang ada pada hari ini dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi, dihindari daripada
sebarang penyakit khususnya COVID-19 sekarang yang sedang menular di seluruh dunia. Dan jika ada yang mungkin pada ketika ini diuji dengan COVID-19 sama ada diri kita sendiri ataupun daripada kalangan ahli keluarga ataupun orang terdekat, saya doakan moga-moga Allah beri kesembuhan segera, insya-Allah, amin. Okay, baik, saya sebenarnya pagi ni tak ada masa yang panjang sebab kita kalau ikut targetnya kita akan selesaikan taklimat ni pada pukul 9.45. Sebabnya pada pukul 9.45 tu anak-anak dah mula perlu untuk bersiap sedia masuk ke dalam Google Meet kelas PDPR. Dia kita seperti yang Ustaz Hamzi terang tadi, dia ada dua kita panggil dua method untuk saringan pada hari ini. Yang pertama, anak-anak akan masuk ke dalam kelas PDPR secara ramai-ramai, dan yang kedua barulah anak-anak akan menghadapi ujian lisan secara bersemuka satu persatu secara serentak. Okey, baik. InsyaAllah pada pagi ni berkenaan dengan seriti ni lebih kepada pengenalan umum. Ada dua perkara lah, satu berkenaan dengan seriti secara umumnya dan yang kedua adalah berkenaan dengan seriti Al-Mustaqim lah secara khususnya. Okay, saya pergi terus kepada slide yang pertama berkenaan dengan carta alih. Jadi secara ringkasnya carta alih untuk kemasukan ataupun pengambilan murid di seriti Al-Mustaqim adalah seperti inilah kita, tapi yang ini adalah sewaktu bersemuka. Cuma berbezanya sedikit hanyalah berkait dengan ujian bertulis sahajalah. Jadi kita untuk secara dalam talian ni kita tiada ujian bertulis, kita ada kelas PDPC dan juga terus kepada ujian lisan. Okey, kalau sepatutnya biasa kalau waktu bersemuka ujian bertulis ni dia akan merangkumi subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, mathematics dan juga Jawi. Kemudian ujian lisan tu akan melibatkan Al-Quran dan hafazan. Tapi kali ni dalam talian kita rangkumkan kesemuanya di dalam ujian lisan nanti. Jadi inilah carta alihnya. Kiranya selesai daripada ujian hari ini, guru-guru akan ambil sedikit masa untuk kita buat keputusan, keluarkan keputusan, dan kita akan memberi pemaklumanlah kepada ibu bapa, maknanya senarai murid yang berjaya untuk kemasukan pada tahun 2022. Okey, sedikit tarikh penting, saya harap nampaklah, kalau tak nampak mungkin terpaksa rujuk poster ni akan diberikan kembali. Dan saya kira sebenarnya poster ni pun kita dah upload di dalam, kita dah post di dalam Facebook. Cuma saya sentuh sedikit untuk tarikh-tarikh penting ni. Yang pertama iaitu tarikh ujian saringan iaitu pada hari ini. Kemudian keputusan tu insya-Allah akan keluar, kita dah buat keputusan untuk finalisekan keputusan pada 3 September 2021. Tetapi pemakluman kepada ibu bapa, kita akan mula berikan pemakluman kepada ibu bapa pada 6 hingga 9 September. Tempoh masa 4 hari inilah, daripada hari Isnin hingga Khamis. Jadi insyaAllah akan pembantu takbir iaitu Mu'alimah Papanah akan berikan pemakluman kepada ibu bapa lah. Kita akan berikan pemakluman kepada murid yang diterima dahulu, kemudian barulah maklum kepada murid yang tidak berjaya lah. Dan sekiranya ada yang tolak, murid yang berjaya dia tolak, barulah kita akan ikut daripada keputusan lah. Untuk yang seterusnya kita akan bagi pemakluman kepada yang seterusnya. Dan dalam bulan September antara 13 hingga 17 September bagi murid yang dah respon, bagi ibu bapa yang respon terima tu kita akan bagi surat tawaran dan juga surat maklum balas. Dan dalam tempoh sebelum 30 September para ibu bapa perlu submit lah surat maklum balas tersebut dan juga kena buat pembayaran deposit dulu untuk kali yang pertama. Itu sedikit sebanyaklah untuk tarikh penting. Dan yang lainnya adalah berkait dengan pembayaran deposit kali kedua, ketiga. Kemudian akan ada, kita tetapkan hari untuk ambil perbekalan. Perbekalan ni dia melibatkan buku, baju dan sebagainya lah. Okey, baik. Untuk tarikh ataupun kemasukan pada 2022, setakat ni kita pun masih lagi menunggu takwim daripada KPM, tak keluar lagi. Jadi saya tak dapat nak maklumkan lah hari pertama persekolahan tu bila.
Cuma untuk murid darjah 1, ketetapan kita insya-Allah kita akan masuk sedikit awal 1 minggu, di mana kita akan gunakan 1 minggu ni dengan sebaik mungkin untuk kita buat kelas persediaan asas. Kita lihat sebenarnya oleh kerana tempoh pandemik ni dengan sesi pembelajaran PDPR yang berlaku di peringkat prasekolah pada tahun ini agak terganggu, maka kita perlu kepada kelas persediaan asas untuk kita sediakan anak-anak ni, murid-murid sebelum bermulanya sekolah rendah, maknanya sebelum bermulanya kelas dan juga pembelajaran bagi darjah 1. Okay, baik, ini adalah ujian saringan poster iaitu akan berlangsung pada hari ini. Sehari sahaja kita buat, kita rangkumkan kesemuanya pada hari ini. Taklimatnya, kelas PC-nya dan juga ujian lisan. Terusnya, okay, baik, yang ini saya dah sebut tadi, kita dah selesai buka pendaftaran. Ada 1 Mei lagi kita buka dan kita tutup pada 31 Julai hari itu. Jadi hari ini akan berlangsung taklimat dan juga ujian. Dan 6 September kita akan mula maklumkan senarai murid yang mendapat tawaran. Okay, tentatif ni adalah untuk hari ini pun dah disebut sebentar tadi. Jadi seperti saya sebut tadi, insya-Allah kita cuba tamatkan taklimat saya ni sebelum pukul 9.45 pagi. Sebab anak-anak nanti nak kena bersedia untuk masuk ke dalam Google Meet mengikut grup. Kita pagi ni kita pecahkan kepada 5 kelas. 5 kelas. Jadi insya-Allah dalam satu kelas tu akan ada dalam 15 orang. Lebih kurang 15 ke 16 orang dalam satu kelas. Jadi akan masuk ke dalam kelas masing-masing nanti. Bermula 10 pagi kelas akan start dan kita jangka tamat pada pukul 11.15 pagi. Untuk kelas PC tu. Kemudian 11.30 pagi ni akan bermulanya ujian lisan. Dan ujian lisan ni pun kita dah bagi jadual. Jadi kalau ada yang start 11.30 boleh sedia untuk masuk terus pada pukul 11.30. Yang lain tu mungkin boleh tunggu panggilan daripada guru panel lah yang akan buat ujian tu. Dia akan maklum. Kalau ikut kita letakkan tu 30 minit untuk seorang calon. Tapi kalau mungkin yang calon tu laju sikit habis awal, kita akan panggil teruslah calon yang seterusnya. Jadi dijangka dengan bilangan murid yang ada ni insya-Allah 2 petang akan tamat untuk kesemuanya. Okay, baik, saya masuk terus kepada pendahuluan tentang seriti. Yang ini adalah pendahuluan tentang seriti secara umumnya. Saya tak masuk lagi pasal seriti al-mustaqim. Kita cerita sedikit sebanyak tentang seriti dahulu. Okay, baik, yang pertama seriti dan juga pasti. Pasti dan seriti ni merupakan rangkaian sekolah milik PAS. PAS ni adalah Parti Islam Se-Malaysia. Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam, iaitu nama panjang bagi seriti ni, ditubuhkan kesinambungan daripada pendidikan pasti. Jadi untuk makluman ibu bapa, sebenarnya idea penubuhan seriti ni daripada tahun 2005 lagi. Sebabnya sebenarnya untuk pasti ni di bawah Dewan Pemuda PAS ni, pasti ni dah berumur 30 tahun lebih. Jadi dalam tempoh tersebut kita tiada lagi kesinambungan sekolah rendah maupun sekolah menengah. Jadi idea tu sebenarnya dah ada pada tahun 2005 tetapi disebabkan oleh banyak kekangan untuk menggubal silibus dan pelbagai lagi lah. Jadi pada tahun 2015 barulah tertubuhnya seriti ni. Kemudian pasti, untuk makluman juga, pasti merupakan rangkaian tadika Islam yang terbesar di Malaysia. Kualiti murid pasti turut dikaji dan dirujuk oleh KPM dan pelbagai agensi. Perubahan seriti ini juga adalah tawaran PAS kepada seluruh rakyat Malaysia bagi mendapatkan pendidikan berteras Islam. Jadi maaf tuan-tuan puan-puan, kita bukanlah nak menafikan sekolah yang ada di selain daripada seriti. Kita tahu setiap sekolah yang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuma ada mungkin sebahagian sekolah tu lebih kepada exam oriented dan juga mungkin penerapan nilai-nilai Islam itu kurang. Jadi antara salah satu sebab itu jugalah kita di peringkat Dewan Pemuda PAS ni menubuhkan seriti. Lagi seriti tidak berpaksikan kepada perniagaan. Sebenarnya kalau PAS tengok memang sama seperti pasti. Kalau memang kita tetapkan yuran sebab yuran ni adalah
kita sebut sumber ataupun income utama jugalah untuk sekolah, untuk seriti maupun pasti. Tetapi yuran ataupun kadar yuran yang ditetapkan tu memang insya-Allah sebenarnya tidak membebankanlah, sebabnya ditetapkan itu memang betul-betul untuk cover overhead. Yang penting lepas kita boleh operate, sekolah boleh buat operasi, maka itulah yuran yang kita kenakan. Kita tak adalah berpaksikan kepada perniagaan ataupun business oriented nak buat untung yang banyak-banyak. Itu bukan tujuan penubuhan seriti. Dibangunkan dan dikendali oleh pakar pendidikan berfikiran Islam. Ini saya sebut tadi sebab tu tempoh untuk wujud ataupun lahirnya seriti yang pertama dimakan masa. Pada tahun 2005 tu dah ditubuhkan dia nama sektor kafah waktu tu untuk gubal, untuk rangka macam mana perjalanan seriti ni. Nama tempoh tersebut. Dan yang terlibat tu memang terdiri daripada latar belakang ada daripada kalangan doktor, PhD di UPSI dan sebagainya. Okay, baik. Seterusnya untuk makluman juga seriti didaftarkan dengan ROS sebagai pertubuhan bukan kerajaan, dan sebenarnya semua seriti yang berada di seluruh Malaysia ni dia berdaftar di bawah Pertubuhan Seriti Malaysia sebagai induk. Okey, ini logo rasmi seriti. Di mana-mana seriti pun inilah logonya. Jadi apa maksud logo ni kita tengok sedikit. Ni nama sekolah. Kemudian tiga logo yang di tengah tu seperti bentuk orang tu melambangkan proses pengajaran dan pembelajaran yang interaktif antara guru, murid dan ibu bapa. Maaf, tinggal murid. Tiga orang ni adalah guru, murid dan ibu bapa. Bagi anak-anak kata mendapat pendidikan yang baik melibatkan tiga pihak ini. Kemudian bentuk rehal tu adalah melambangkan sumber ilmu dan rujukan utama. Kemudian gambar globe di belakang tu melambangkan pendidikan yang universal dalam mendepani cabaran dunia global. Dan di bawah tu adalah singkatan nama sekolah. Warna digunakan ada dua lah yang utama, putih dan juga hijau. Putih melambangkan kesucian dan hijau ni melambangkan penyuburan nilai-nilai Islam, iman dan juga ihsan. Okay, baik, visi seriti ni pun saya mungkin pergi laju-laju lah sikit. Melahirkan generasi soleh pintar, Rabbani dan Murabbi. Misi untuk memberikan pendidikan peringkat rendah berasaskan kurikulum integrasi. Integrasi meliputi peratahfiz ada, fardu ain ada, fardu kifayah melalui persekitaran yang kondusif. Okay, ini moto seriti, membina generasi Rabbani Murabbi. Dan ini adalah objektif seriti. Yang ni sebenarnya saya rasa saya dah cover sedikit dalam pendahuluan tadi. Mungkin saya tak terang satu persatu dah atas kekangan masa yang ada. Okey, yang ni saya terus masuk pengenalan. Yang ini insya-Allah kita akan masuk pengenalan kepada Seriti Al-Mustaqim pula. Jadi dalam banyak-banyak seriti di seluruh Malaysia, maka saya bagi pihak Seriti Gombak mengucapkan jutaan terima kasih kepada para ibu bapa lah yang berminat untuk menghantar anak untuk mendapatkan pendidikan di Seriti Al-Mustaqim. Jadi akan ada cerita sikitlah tentang sejarah dan juga perkembangan Seriti Al-Mustaqim yang mana kita memulakan sesi persekolahan pertama pada tahun 2017 lagi dan sehingga kini 2021 kita kira ini adalah tahun yang kelima Seriti Al-Mustaqim beroperasi. Okey, kita tengok sedikit idea di peringkat Dewan Pemuda PAS Gombak ni pada Mei 2016 lagi telah menubuhkan Jabatan Pembangunan Sekolah Rendah pada waktu tersebut untuk kita mulakan gerak kerja awal. Kemudian kita dah daftar, alhamdulillah lulus pada Ogos 2016. Lulus pendaftaran dengan Dewan Pemuda PAS Malaysia dengan Seriti Malaysia. Maka gerak kerja seterusnya dibuat untuk memulakan sesi persekolahan pertama yang secara rasminya adalah pada tahun 2017. Okay, maksud Seriti Al-Mustaqim. Al-Mustaqim tu kita petik ataupun kita ambil daripada ayat 6-7 di dalam surah Al-Fatihah. Kalau mesti semua kita dah sedia maklum selalu baca dalam solat Siratal Mustaqim. Itulah perkataan yang kita ambil untuk nama Seriti Al-Mustaqim.
Okay, pengambilan pertama 2017 tu kita ada baru 55 orang sahaja murid. Dengan warga kerja waktu tu ada 5 orang guru, seorang pembantu takbir operasi, pejabat dan seorang guru besar. Ini premis, ada 2 kelas. Okay, baik, kita tengok nanti saya akan ceritakan perkembangan maknanya terkini tentang Seriti Al-Mustaqim. Perasmian bangunan dulu hari itu kita alhamdulillah dapat dirasmikan oleh Mursyidul Ampas iaitu Tuan Guru Haji Hashim bin Jasin pada 17 Disember 2016. Ni sedikit gambar sewaktu perasmian bangunan. Ini adalah majlis penerangan pertama kepada para ibu bapa. Ini adalah kita buat open day dan dirasmikan oleh ketua pengarah pasti Malaysia sekarang iaitu Ustaz Syarhan Humaizi, ketua pengarah pasti sekarang. Okey, baik, seterusnya seperti yang disebutkan tadi, kita Seriti semua berdaftar di bawah Pertubuhan Seriti Malaysia. Jadi kita berdaftar juga dengan ROS dan kita yang penting juga berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, atas sebagai ataupun kategorinya kita Sekolah Rendah Islam Persendirian Integrasi. Okey. Ni CJ yang berada di sekolah. Juga untuk makluman ibu bapa, kita ada sokongan kelulusan daripada 3 entiti utama ni. Yang pertama Jabatan Bomba dan Penyelamat, yang kedua Pejabat Kesihatan Daerah dan yang ketiga pihak berkuasa tempatan. Kalau Seriti Al-Mustaqim ni kita di bawah Majlis Perbandaran Selayang. Ini adalah surat sokongan kelulusan, yang mana sokongan kelulusan inilah yang kita perlukan untuk kita dapatkan pendaftaran penuh dengan Jabatan Agama Islam Selangor. Ni Jabatan Bomba. Yang ni sokongan kelulusan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Gombak dan yang ni adalah daripada Jabatan Perancang Bandar MPS. Okey, kita tengok Seriti Al-Mustaqim untuk tempoh ataupun untuk tahun 2021. Perkembangannya sekarang untuk Seriti Al-Mustaqim kita ada 242 orang murid dengan bilangan gurunya 23 orang. Dalam nisbah sebenarnya agak baguslah, seorang guru nisbah untuk dalam 11 orang murid. Kemudian bilangan staf sokongan kita ada 10 orang dan guru besar seorang. Premis kita ada sekarang ni di Seriti Al-Mustaqim ada 5. Nanti saya pun ada sertakan gambar supaya yalah, kita kalau sebelum ni bersemuka ibu bapa akan datang ke Seriti. Jadi oleh kerana secara dalam talian tak dapat hadir, saya sertakan agak banyaklah gambar untuk bagi gambaran yang lebih jelas lah, maknanya keadaan yang kita nak tunjuk bahawa persekitaran Seriti ni adalah sangat kondusif untuk pembelajaran anak-anak, insyaAllah. Gambar ni kita ada pecahkan kepada beberapa kategori. Ada premis ni gambar di luar bangunan, kemudian bangunan ataupun kelas ni gambar di dalam bangunan lah, kelas, pejabat, dewan makan dan lain-lain, dan yang ketiga gambar sedikitlah gambar warga Seriti. Okey, premis lokasi ni mungkin ada yang belum ataupun tak jelas lagi tentang keberadaan Seriti Al-Mustaqim. Kita di Jalan PPS 2, Pusat Perdagangan Selasih, iaitu betul-betul bersebelahan dengan Lebuh Raya Diuk ni. Lebuh Raya Diuk di kita di belakang Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seriti kita menghadap yang bahagian perumahan, tak menghadap ke Lebuh Raya. Okey, ini adalah yang bahagian corner lot. Okey, kita di atas restoran Nas Bistro tu, daripada tingkat 1 sehingga ke atas, dan ada beberapa premis lain lagi lah. Okey, ni gambar daripada luar, kita tengok gambar di dalam pula. Okay, ni gambar di hadapan pintu masuk. Yang ini sewaktu kita buat persediaan untuk SOP, ada penjarakan 1 meter. Kemudian adalah lobby ataupun ruang menunggu di tingkat 1. Ini adalah betul-betul di hadapan pejabat. Kemudian ini adalah ruang lega ataupun laluan di setiap tingkat. Sedikit sebanyak ada tingkat 1, tingkat 2 dan juga tingkat 3. Kemudian kita ada ni ada gambar pantry, ruang isolasi, ada laluan keluar masuk di tingkat 2.
dan juga wall of memory ni kita ada gantung gambar-gambar setiap tahun daripada tahun 2017 lagi sehingga tahun yang ni baru sehingga tahun 2020. 2021 tak gantung lagi. Ini gambar dalam kelas yang mana kalau ni ibu bapa, tuan-tuan puan-puan boleh tengok kita yang waktu gambar ni adalah yang tahun ni lah. Sewaktu sesi kita boleh bersemuka sekejap tapi kena ikut SOP, ada penjarakan di dalam kelas. Jadi sebab itulah meja disusun ada jarak hampir 1 meter lah antara kedudukan murid dengan murid yang lain. Ni lagi gambar kelas, kita ada banyak kelas di Seriti, alhamdulillah. Kemudian ni adalah gambar untuk perpustakaan, kita ada kelas Linus juga di sini dan juga ada komputer yang kita boleh gunakan untuk mungkin bilik media. Kemudian bilik guru lelaki, bilik guru perempuan, tempat wuduk. Kita ada tempat wuduk banin, banat dan ada beberapa tempat wuduk yang lain lagi. Saya sertakan satu gambar sahaja. Kemudian kita ada, ni adalah almari pencapaian. Banyaknya adalah di dalam bahagian co-curriculum lah. Juga ni adalah design ataupun yang kita nak bagi sekolah lebih menarik dengan kita gantung pelbagai design ataupun ada zikir-zikir juga. Ini adalah papan enrollment di dalam pejabat, ni sekitar dalam pejabat lah dengan rak sektornya. Rak file ni untuk warga kerja dan juga untuk murid-murid. Juga ni adalah sistem file di Seriti lah. Juga ni adalah gambar di dapur. Kita alhamdulillah bermula tahun 2019 kita mula beroperasi dengan dapur sendirilah. Sebelum ni kita daripada awal 2017 tu kita gunakan khidmat caterer. Tapi kos tu agak tinggi, di 2019 kita set up dapur sendiri, alhamdulillah. Okey, jadi sedikit gambar warga kerja ni pada tahun 2019. Sebabnya pada tahun 2020 kita tiada gambar yang dapat kita kumpul secara rapat-rapat macam ni lah, dah tempoh pandemik. 2020 kita kumpul gambar ni adalah sewaktu sambutan Aidilfitri. Jadi kita minta gambar dengan semua warga kerja Seriti dan kita compile gambar secara ramai-ramai macam ni lah. Ini dah warga kerja Seriti untuk tahun 2020. Okay, masuk sedikit organisasi, 945 dah, saya terpaksa lajukan sikit. Ini adalah barisan ALP, Ahli Lembaga Pengurusan Seriti Gombak, yang mana pengerusi dia adalah Ustaz Dr. Maknor bin Hussein. Beliau adalah dekan di Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam di KUIS, College Universiti Islam Selangor, Bangi. Jadi dia adalah pengerusi ALP dan yang lain tu adalah ahli lembaga pengerusi lah. Dengan penasihat kita ada 2 orang, Ustaz Taufik dan juga Ustaz Syarahan sendiri, iaitu Ketua Pengarah Pasti Malaysia. Okay, baik, ini adalah gambar mungkin sedikit kecil lah, tapi boleh lah nampak ada gambar penasihat pengerusi dan lain-lain. Okay, ini adalah carta organisasi penuh untuk Seriti Al-Mustaqim. Kita ada 3 di atas, penasihat Ustaz Taufik, Ustaz Dr. Maknor dan juga saya sendiri. Kemudian yang lain itu adalah barisan guru penolong kanan, guru muslimin, guru muslimat dan juga staf sokongan lah. Ada pejabat staf sokongan guru pun kita ada, iaitu pembantu pengurusan murid dan juga staf sokongan dapur, tukang masak dan pembantu tukang masak. Kita masuk sedikit yang sektor, sekadar ni lah, maknanya ni adalah organisasi sektor. Kita ada 3 sektor di Seriti. Ada sektor akademik yang pertama, kemudian sektor HEM ni adalah hal ehwal murid yang diketuai oleh pengerusi tadi, Ustaz Muhammad Hamzi. Kemudian kita ada sektor co-curriculum. Ni pengerusi adalah Ustaz Muhammad Nabil, khusus untuk co-curriculum. Kemudian JIBG pun kita ada, kita buat penubuhan JIBG pada tahun 2018. JIBG ni stand for Jemaah Ibu Bapa dan Guru. Jadi ini adalah organisasi ibu bapa dan guru, masih lagi kekal sehingga sekarang sebenarnya, sebab kita tak dapat nak buat pemilihan. Sepatutnya dia jawatan kuasa ni dia 2 tahun sekali perlu buat pemilihan barulah.
Okay, sedikit sebanyak masuk tentang dress code. Dress code ini adalah pakaian untuk anak-anak Seriti Al-Mustaqim dan secara umumnya sebenarnya yang pakaian dress code ni adalah daripada Seriti Malaysia juga. Cuma yang pertama adalah untuk pakaian sukan. Kita buat sukan kita jasmani kesihatan ni pada hari Isnin. Ini adalah pakaian dia. Kalau kita tengok di sini, yang ni adalah untuk rumah kuning. Sebenarnya kita ada 4 rumah seperti biasa. Jadi saya sertakan gambar. Kita ada 4 rumah ni seperti biasalah. Ada rumah merah, hijau, kuning dan juga biru mengikut nama Khulafa Ar-Rashidin. Jadi murid-murid dia akan dibahagi mengikut rumah. Nanti akan beli baju ni mengikut rumah masing-masing lah. Kalau yang contoh baju warna kuning ni adalah untuk rumah Saidina Umar dan seterusnya. Kemudian pakaian seragam rasmi Seriti yang ni adalah sama seluruh Malaysia. Di mana-mana Seriti pun memang pakaian ni dibekalkan oleh pihak Seriti Malaysia berwarna, kita panggil warna peach lah ni. Warna peach dan kemudian ada lace warna maroon. Ni untuk pakaian seragam harian ni akan dipakai pada hari Selasa dan Khamis. Hari Rabu adalah pakaian co-curriculum. Ni pakaian co-curriculum hari Rabu. Dan sebenarnya untuk tahun 2021 ni dia dah berbeza sedikit bajunya. Dia pakai kain, dah pakai kain microfiber. Yang dulu ni kain cotton. Saya tak ada gambar yang terbaru, jadi terpaksa letak gambar lama. Ni adalah pakaian pada hari Jumaat. Khusus untuk hari Jumaat kita pakai jubah. Jubah untuk murid banin dan juga manat dua-dua pakai jubah. Okey, sedikit yang kelima adalah berkenaan dengan kurikulum Seriti. Okey, untuk makluman, yang asasnya kurikulum Seriti ni kita ada 4 kurikulum. Yang pertama akademik, menggunakan pakai silibus KSSR. Sama seperti sekolah KPM, sekolah arus perdana. Kemudian silibus diniyah agama, kita pakai silibus daripada JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Kemudian silibus ketiga kafah. Kafah ni adalah silibus daripada Seriti sendiri. Dan yang keempat pratahfiz, hafazan. Kita sebut pratahfiz sebab kita di Seriti kita ada hafazan tapi kita tak adalah kita habiskan dalam tempoh 6 tahun ni sampai 30 juzuk, tak ada. Sebab itu kita panggil pratahfiz. Ada hafazan tapi secara tahfiz Quran Sunnah. Okay, manhaj Seriti ni adalah tambahan. Kita di Seriti pun kita terapkan yang pertama ada IBD, Islamic Behaviour Development. Adapun dalam bahasa Melayunya amalan akhlak Islamiah. Kemudian kita ada juga penekanan tarbiyah. Ada usrah di Seriti, kita ada co-curriculum dan juga Linus. Linus ni pun kita buat tapi bukan untuk semua murid lah. Untuk murid-murid yang terpilih sahaja. Okay, kita tengok yang KSSR ni lah. Ada 4 subjek ataupun 4 subjek teras. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik. Kemudian 2 lagi tu adalah pendidikan seni dan juga jasmani lah. Kemudian ni adalah contoh gambar buku KSSR bagi darjah 1. Yang ni adalah gambar buku teks sahaja. Buku aktiviti saya tak sertakan. Dia akan ada, kalau untuk setiap silibus tu, dia akan ada buku teks dan juga buku aktiviti. Ni pihak sekolah akan sediakan. Jadi boleh dapatkan sewaktu hari ambil perbekalan nanti. Kita alhamdulillah juga dah sampai tahun 2021 ni kita ada buat sistem skim wakaf pinjaman buku teks. Jadi murid-murid yang dah naik ke darjah 2, 3, 4, 5 tu kita dah buka untuk mana-mana nak wakaf buku, wakaf. Jadi buku teks ni akan ada buku yang mungkin murid-murid dapat pinjaman lah. Cuma kita akan tengok kepada, sebab tu kita perlukan maklumat latar belakang keluarga tu untuk kita tentukan siapa yang akan dapat pinjaman ni. Cuma untuk buku aktiviti kena beli barulah. Okay, yang kedua untuk diniyah ni adalah di bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Kita ada fiqh, tauhid, jawi, bahasa Arab, akhlak. Dan kita ada sirah tajwid ni bermula darjah 3. T3 tu tahun 3 lah, darjah 3 ke atas barulah ada tambahan subjek sirah dan juga tajwid. Okay, ni contoh buku teks untuk JAIS, untuk kurikulum diniyah. Kemudian kafah, kita ada buku kafah daripada Seriti sendiri. Kenapa ada buku kafah ni, seperti saya sebutlah, ini adalah antara perbezaan Seriti dengan sekolah lain. Kafah ni adalah kita gabung jalinkan, kalau kita tengok di sini subjek-subjeknya hampir sama. Ada subjek yang kita cover tu untuk KSSR dan juga diniyah.
Tetapi untuk subjek KSSR ni kalau boleh perasan, saya tak boleh nak tunjuk dalam buku, tapi nak ceritanya untuk kafah ni kita gabung jalinkan elemen-elemen penerapan agama itu di dalam pembelajaran anak-anak. Saya bagi contoh je lah, contoh di dalam buku matematik. Ini contoh buku kafah. Contoh dalam buku matematik, antara latihan yang ada di dalam buku matematik, dia akan ada permulaannya dengan ayat Al-Quran, akan ada bahas sedikit, kalau bahas ada huraian sedikit tentang ayat tersebut, dan kemudian akan ada latihan yang berterapkan Islam. Contoh kalau dalam subjek matematik, dia akan ada soalan dia, contoh rakaat solat subuh tambah dengan rakaat solat zuhur. Soalan ni macam tu. Jadi anak-anak akan dapat 2 terus. Rakaat solat subuh berapa? 2. Rakaat solat zuhur 4. Jadi 4 tambah dengan 2, 6. Jadi dia buat pengiraan matematik, tetapi dia akan dapat kita terapkan sekali elemen agama di dalam. Ini adalah kurikulum Pratahfiz untuk di Seriti ni. Saya letaknya untuk darjah 1 dan darjah 2. Darjah 1 anak-anak masuk, kita akan fokus kepada bacaan Nurul Quran daripada bulan Januari sehingga Julai. Kita akan buat balik pemantapan kemahiran membaca, sebab kita tak nak anak-anak menghafal sedangkan dia tak boleh membaca dengan baik lagi. Dia akan jadi hafalan tu kurang berkualiti. Jadi kita fokus kepada Nurul Quran sehingga Julai. Habis je Nurul Quran tu, kalau yang habis awal lagi bagus, kita akan terus masuk kepada hafazan. Untuk darjah 1 ni kita fokus kepada surah-surah lazim lah, daripada An-Nas sehingga Ad-Duha. Kemudian untuk darjah 2 dia akan masuk hafazan berjuzuk. Kita bermula untuk habiskan juzuk 30 bagi darjah 2. Jadi hafazan ni akan bermula daripada belakang lah, sambung selepas surah Ad-Duha sehinggalah ke surah An-Naba. Baik, jadi murid dia akan dapat laporan rekod hafazan bulanan, dan bila dah habis hafaz setiap juzuk tu kita akan keluarkan sijil lah. Ini contoh buku Nurul Quran. Kalau parent pasti ni dah biasa sangat lah. Dia ada 4 buku untuk Nurul Quran. Buku 1 sehingga buku 4 mengikut warna-warna dia lah. Okay, untuk Pratahfiz kita pecah kepada 4 tahap. Mumtaz, Jayyid Jiddan, Jayyid dan juga Makbulah. Kenapa ada pembahagian ni? Kita nak bilangan murid di dalam halaqah tu tak ramai. Di dalam 12 orang, 13 orang macam tu sahaja, senang untuk guru-guru fokus. Okay, sedikit tentang kurikulum saya sentuh. Di kurikulum di Seriti kita ada untuk minggu pertama dan ketiga tu Tunas Kadet Amal Seriti. Yang badan beruniform kita ada Tunas Kadet Amal Seriti sahaja. Kemudian ada kelab dan persatuan untuk minggu kedua, dan minggu keempat ni adalah amal Islami. Saya tunjuk contoh ni, contoh kelab persatuan, contoh amal Islami. Yang ni untuk tahun 2021 lah. Kita sebenarnya yang ni kita buat ni khusus untuk tempoh dalam talian ni. Jadi mungkin sebenarnya ada, kalau ikut asalnya kita punya perancangan, kita ada beberapa lagi kelab persatuan yang nak dibuat, tapi atas kekangan untuk dalam talian ni sahaja yang kita dapat buat lah. Ni untuk contoh untuk tahun 2021. Ni untuk tahap 1 sebenarnya bagi tempoh sekarang kita lebih kepada kurikulum tahap 1 ni lebih kepada macam pendidikan seni lah. Ni contoh aktiviti yang dibuat oleh anak-anak pada tahun ni lah. Di banyaknya kita tengok tu kita attach Google Meet punya screenshot lah. Ni aktiviti anak-anak tahap 1 lah. Okay, baik, jadual waktu kelas. Saya sentuh, saya letak di sini ada 2 jadual waktu lah, jadi boleh tengok. Ni untuk tempoh PDPR sekarang, yang mana kelas bermula 8.30 pagi sehingga 3.30 petang. Yang tu secara dalam talian. Yang berwarna kuning tu kita tengok memanglah betul start pukul 6. Yang tu adalah jadual kendiri. Jadual kendiri anak-anak. Yang ni adalah dengan pantauan ibu bapa lah. Yang dia lebih kepada yang penting untuk pastikan anak-anak bahagian solat tak tinggal. Kemudian solat duha dan juga bacaan maksurat. Juga ada elemen IBD dan adab tu diterapkan oleh ibu bapa lah, mewakili guru, sebab anak-anak banyak berada di rumah sekarang. Jadinya ini adalah jadual sepanjang tempoh PDPR. Saya masuk jadual kalau bersemuka. Okey, yang ni bermula kita kalau sesi bersemuka, persekolahan kita bermula 8 pagi sehingga 5 petang. Kita akan masuk anak-anak pagi, akan ada bersarapan di Seriti, kemudian masuk kelas hafazan, halaqah masuk halaqah, kemudian akan ada duha,
Kemudian akan masuk kelas subjek lah, belajar, tengah hari ada rehat untuk makan, solat zuhur dan juga qailullah. Kemudian sambung balik dengan kelas sehinggalah kepada asar, dan yang terakhir sebelum balik anak-anak akan wajib solat asar dulu di Seriti. Barulah kita benarkan anak-anak pulang untuk dijemput oleh ibu bapa. Okey, lagi yang ketujuh, penilaian dan pentaksiran. Untuk makluman ibu bapa, di Seriti seperti disebutkan tadi, kita penilaian kita bukan exam oriented. Jadi ini saya bagi contoh untuk penilaian pertengahan tahun dan akhir tahun. Kita yang berbentuk exam bertulis ataupun saya tulis kat situ adalah subjek. Dia pemberat dia 40% sahaja daripada markah keseluruhan. Yang lainnya, apa lagi yang untuk menyumbang kepada markah keseluruhan, kita ada penilaian juga untuk hafazan dan Al-Quran. Kita ada penilaian untuk tarbiyah, adab dan tahsin ibadah. Yang mana penilaian ni untuk tarbiyah, adab, tahsin ibadah ni bukan pada waktu peperiksaan sahaja. Kita akan lihat anak-anak tu daripada awal tahun lagi. Jadi guru-guru akan bagi markah berdasarkan anak-anak punya perkembangan daripada awal tahun lah. Kalau contoh untuk pertengahan tahun akan ambil daripada Januari sehingga Jun. Di markah akan diberikan berdasarkan itu. Kemudian ada juga komitmen ibu bapa menyumbang juga kepada markah anak-anak 10%. Jadi hasil tambah ke semua ni akan jadi 100%. Yang inilah adalah elemen penilaian di Seriti yang bukan berbentuk exam oriented semata-mata. Okey, dan yang terakhir, ni saya kira dah terakhir dan ni adalah makluman yang kita banyak kongsikan adalah melalui media sosial Seriti. Kita ada banyaknya secara rasminya di Facebook dan juga kita ada Instagram Seriti Al-Mustaqim, dan kita juga ada channel YouTube Al-Mustaqim Tutor TV yang mana kita perkasakanlah channel YouTube ni disebabkan oleh tempoh pandemik kita buat PDPR. Jadi video pembelajaran, video sewaktu anak-anak belajar di dalam kelas kita record dan kita upload ke dalam YouTube. Maknanya kalau ada yang tak sempat daripada tertinggal boleh rujuk balik. Dan ada lagi lah channel lain, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, tu saya tak masukkan lah. Yang ni nak tunjuk yang media sosial sahaja. Jadi itu sahaja, Alhamdulillah 9 orang ngam-ngam pukul 10 tamat. Mungkin tak, saya rasa Samzi tak dapat nak buka soalan lah kot. Sebab kita ada kelas PDPR untuk yang sepatutnya bermula pada pukul 10. Jadi saya kira itu sahaja pembentangan daripada saya tentang pengenalan Seriti secara umumnya dan secara khususnya tentang Seriti Al-Mustaqim. Moga-moga memberi satu gambaran yang jelaslah tentang Seriti kepada semua para ibu bapa yang saya hormati, dan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Hamzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mudir Seriti Al-Mustaqim yang telah memberikan penjelasan, penerangan kepada semua ibu bapa yang bakal menjadi ibu bapa murid Seriti Al-Mustaqim, insya-Allah. Semuanya Mudir ada di sini ada dapatan, iaitu dua soalan, boleh ke? Bolehlah. Yang pertamanya soalan daripada Puan Nur Imanina. Bertanya berkaitan dengan berapa murid yang berada, berapa murid, bilangan murid dalam kelas. Ini mungkin bagi gambaran lah Mudir sendiri. Baik, terima kasih kepada Puan atas soalan tersebut. Untuk makluman kita kalau waktu bersemuka dalam satu kelas kita limitkan 25 orang murid sahaja di dalam satu kelas. Cuma ada kelas yang sedikit besar kita lebihkanlah, ada kelas yang 27 orang. Tapi secara umumnya kita limitkan 25 orang sahaja sekelas. Cuma untuk tempoh tempoh sewaktu kita boleh bersemuka tetapi mematuhi SOP, boleh tengoklah gambar saya share tadi, gambar kelas tu memang
bila dibuat penjarakan, jadi setiap darjah tu dia akan ada pertambahan kelas. Jadi memang satu kelas tu jadi ada dalam 15 orang macam tu sahaja, 15 atau 16 orang bergantung kepada keluasan kelas tu. Bila mana kita kita follow SOP lah, ikut SOP. Tapi kalau secara biasanya bersemuka kita adalah normalnya 25 orang, maksimum satu kelas. Soalan kedua dia. Terima kasih Tuan Mudir. Soalan yang kedua pula daripada Puan Noraidah. Berapa orang murid yang akan diterima untuk tahun sesi 2022 ni bagi tahun 1? Untuk makluman para ibu bapa, kita atas tempat yang terhad kita boleh ambil maksimum untuk setiap darjah tu 55 orang sahaja. Jadi insyaAllah tawaran ni kita akan buka kepada 55 orang yang mendapat keputusan terbaik lah. Jadi memang saya mohon maaf awal-awal lah, kita memang setiap tahun kita terpaksa mohon maaf kepada yang tidak berjaya. Kita tempat terhad dan kita sebab itulah terpaksa kita buat ujian saringan kemasukan ni lah. Jadi insyaAllah kita akan tawarkan kepada yang berjaya. Cumanya yang tak berjaya tu kita akan tengoklah, kalau ada yang mana yang tolak kita akan serap, kita akan beri makluman tawaran terus kepada yang tak berjaya itulah, ikut kepada keputusan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mudir. Terus rasanya ini soalan yang terakhir dalam ruangan chat ni. Mungkin boleh Mudir perincikan berkaitan dengan yuran treaty daripada pendaftaran hingga yuran bulanan. Mungkin boleh perincikan. Berkenaan dengan yuran, ringkas sahaja dulu saya cerita. Tawaran kita akan kongsikanlah detail yuran. Cuma untuk makluman, satu tentang yuran bulanan kita di Seriti setakat ni 390. 390 ni adalah secara normalnya lah. Cumanya untuk tempoh PKP ni kita ada diskaun, ada pengurangan lah. Sekadar pengurangan pun dalam 23%. Itu pun memang setakat yang kita mampu untuk cover overhead semata-mata. Jadi untuk yuran lain pendaftaran tu untuk makluman, kalau secara umumnya saya boleh sebut untuk pendaftaran kena sediakan lebih kurang dalam 1,300 lah. 1,300 tu merangkumi semua. Ada yuran pendaftaran dan persekolahan, termasuk yuran bulanan untuk bulan Januari, termasuk buku dan juga baju. Cuma baju yang tak termasuk dalam yuran tersebut adalah baju uniform saja, sebabnya baju uniform ni pakaian seragam Seriti tu yang warna peach tu dia berbeza harga mengikut saiz. Sebab tu kita tak masukkan dalam yuran lah. Jadi yuran yang kita masukkan ni adalah yang fix, dia punya harga tu sama untuk semua murid. Contoh buku sama, yuran bulanan sama tu kita masuk. Jadi lebih kurang 1,300 lah. Okay, baik. Baik. Okay. Baik, alhamdulillah jelas ketiga-tiga soalan telah dijawab oleh Mudir sendiri. Baik, rasanya tak ada dah soalan dalam ruangan chat ni. InsyaAllah jelas mungkin berkaitan dengan penerangan daripada awal tadi, apa itu Seriti dan pengenalan Seriti yang telah diterangkan dan berkaitan dengan adalah sektor dan sebagainya. Baik, alhamdulillah di sini kalau tengok tadi dapat yang mengikuti taklimat seramai 86 pasangan. Mungkin itulah jumlah yang murid-murid yang akan disaring pada pagi ini, insya-Allah 86 pasangan tadi. Dan sekarang ni jam 10.05. Jam 10 sepatutnya tadi akan bermulanya kelas PDPC untuk semua bakal murid Seriti Al-Mustaqim dan seterusnya untuk ujian saringan. Jadi saya tak nak berucap panjang. Moga-moga mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh Mudir berkaitan dengan taklimat kepada semua parent, ibu bapa tadi dapat difahami dan ada juga murid yang sama-sama mendengar. Jadi kita terima kasih majlis, terima kasih kepada semua
parent yang memberi perhatian yang baik, yang sudi berada pada sesi pertemuan pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, anak-anak akan dipilih untuk murid Seriti Al-Mustaqim bagi sesi 2022 insyaAllah. Jadi kita tamatkan sesi pertemuan taklimat ibu bapa pada pagi ini dengan sama-sama kita menutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr.